Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Far Azlin Fidaan Fazli Syam di pagi yang mulia ini. Sebelum saya memulakan tentang penjelasan saya ingin bersyukur kepada Ilahi kerana saya masih berdiri di sini dan juga diberikan nafas baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk teruskan hidup saya demi menjayakan misi dan visi dalam kehidupan saya. Jadi berbalik kepada tujuan utama saya berada di sini, saya ingin menceritakan tentang sebuah filem yang bertajuk Adiwiraku yang telah kami kaji dan telah kami selidik tentang perkara-perkara yang terdapat dalam movie tersebut. Movie Adiwiraku merupakan sebuah filem yang menonjolkan tentang sebuah sekolah yang bernama SMK Penang Tunggal yang menceritakan tentang pelbagai jenis pelajar daripada pelbagai jenis latar belakang dan seorang guru yang bersusah payah berusaha untuk mencari jalan demi memberikan mereka pelajaran yang terbaik. Jadi kumpulan 7 iaitu kumpulan kami telah mencadangkan 3 teori yang akan diadaptasikan ke dalam cerita tersebut, iaitu teori konflik yang pertama, yang kedua teori interaksi simbolik dan yang terakhir ialah teori feminisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Mustaqim bin Muhammad Noor. Hari ini saya akan menceritakan tentang teori-teori konflik yang terdapat dalam cerita Adiwiraku. Teori konflik adalah pandangan dalam sosiologi yang menyatakan bahawa konflik adalah kelompok atau individu dalam masyarakat yang merupakan kejadian yang normal dan merupakan hasil dari perbezaan kepentingan, nilai dan kuasa. Dalam teori konflik dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak boleh dielak dalam masyarakat, dan teori konflik dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Akhir sekali, teori konflik juga menyatakan bahawa konflik boleh menjadi persumber perubahan sosial dan mempercepat perubahan sosial, terutama dalam situasi di mana kuasa dan pengagihan sumber dalam masyarakat adalah tidak sama rata dan terhad. Antara teori konflik yang terdapat dalam cerita Adiwiraku ini ialah konflik antara Cikgu Sherry dan ibu bapa pelajar. Cikgu Sherry harus berhadapan dengan ibu bapa pelajar yang tidak peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka dan lebih memilih untuk mementingkan keperluan-keperluan lain seperti mencari duit. Contohnya, dalam scene pada minit ke-59, ayah Kemboja tidak mampu untuk menghalang anaknya untuk berhenti daripada melakukan kerja, walaupun sudah diberitahu bahawa Kemboja merupakan salah seorang pelajar yang bijak oleh Cikgu Sherry. Ayah Kemboja membiarkan anaknya bernama Kemboja untuk bekerja di stesen minyak untuk mencari duit untuk menyara kehidupan mereka kerana ayahnya sudah tidak dapat bekerja kerana mempunyai masalah kesihatan. Terima kasih, Cikgu. Saya tak mampu nak halang Kemboja. Saya dah suruh Kemboja berhenti. Saya dah suruh dia pergi sekolah, tapi dia berdegil, dia berkeras. Dia tak mau pergi, dia nak kerja juga. Dia kata dia nak sara keluarga ni. Dia nak kerja. Saya tak mampu nak buat apa. Siapa nak tanggung kami kalau saya duduk sakit macam ni? Tapi siapa nak bagi makan kat kami? Terima kasih saja Raja. Lama mana cikgu nak hulur duit kat kami? Persekolahan Kemboja panjang lagi, cikgu. Saya dah tak mampu nak buat. Saya ikut Kemboja. Terima kasih saja. Saya minta maaf. Selain itu, teori konflik yang terdapat dalam cerita Adiwiraku ini ialah konflik antara Cikgu Sherry dengan pelajarnya. Cikgu Sherry harus mengawal pelajar-pelajarnya yang memiliki sikap nakal dan kurang menghormati guru di dalam kelas. Hal ini
membuat Cikgu Cherry sulit untuk mengawal situasi dan pelajarnya di dalam kelas. Contohnya, dalam scene pada minit ke-6, Wawa bergaduh dengan Anas di hadapan Cikgu Cherry. Wawa tidak menghiraukan Cikgu Cherry yang cuba menghalangnya dan melempar kerusi yang berada di hadapan Cikgu Cherry kepada Anas kerana marah kepadanya. Wawa merupakan seorang murid yang cepat marah dan nakal serta suka bergaduh dengan pelajar lain. Hal ini sangat sulit untuk Cikgu Cherry untuk mengawal beliau. Ani Maya, hai, kau jangan ngomong aku hantar. Anas, stop it. Quiet, stop provoking her. Sit down now. Hai, akan aku tadi. Hai, kau bukan. No. Ada seorang budak ni mudah naik angin. Dia akan capai apa saja benda depan dia dan lempar. Sekarang, progres dia dah masuk ke jurus kerusi terbang. Cheryl and Fernando? Yes, Hi, you must be Constant Wong. Wawa. Seterusnya, saya akan sambung tentang teori interaksi simbolik. Dalam teori ini, ianya melibatkan tentang komunikasi yang merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan dua individu atau lebih menggunakan simbol verbal atau non-verbal dengan tujuan saling mempengaruhi. Terdapat 3 bentuk penggunaan simbol dalam proses interaksi iaitu verbal iaitu bahasa, dan yang kedua non-verbal iaitu simbol, dan yang ketiga bersama iaitu bahasa dan simbol. Jadi, scene yang dapat kita perhatikan adalah pada minit ke-47.5 saat yang mana Cikgu Cheryl telah memberikan stiker kepada Iqbal kerana dia dapat menjawab soalan mengenai ejaan piramid yang betul dan tepat. Hal ini kerana wujud interaksi antara pelajar dan guru di mana pelajar berusaha untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran PDP berlangsung. Seterusnya, mari kita lihat satu video TikTok yang menerangkan dengan jelas mengenai sistem ganjaran yang digunakan oleh Cikgu Cheryl dalam scene Adiwiraku ini. Cara penggunaan carta ganjaran. Boleh saya share ya carta ganjaran versi praktikum fasa 1 dan fasa 2 yang saya buat versi buku besar. Saya buat versi buku besar ni sebab saya ajar murid tahap 1. Murid tahap 1 ni suka benda yang maujud. Diorang akan lebih excited bila nampak benda-benda yang depan mata. Cikgu bebas nak buat dalam bentuk apa pun, senarai nama ke, loyalty card ke, guna maya ke, kelas dojo, kelas 1, 2, 3. Bebas. Semuanya bergantung pada kreativiti cikgu-cikgu. Sebab pada akhirnya benda ni untuk capai objektif kawalan kelas yang mantap. Untuk carta ganjaran yang saya buat ni, saya guna sistem merit di merit. Dalam ni ada senarai nama murid-murid. Cara untuk dapat bintang, cikgu kena bagi tahu dekat murid-murid. Kalau murid dah dapat bintang, kena buat perbuatan yang positif. Contohnya, murid kena tolong cikgu, kena hormat cikgu, kena aktif jawab soalan, kena bekerjasama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kena list out lah apa perbuatan-perbuatan positif yang membolehkan murid dapat bintang. Cikgu kena jelaskan juga, cikgu ada hak untuk tarik balik bintang yang murid-murid peroleh kalau murid tu buat perbuatan yang negatif. Contohnya kacau kawan, bising dalam kelas, tak siap kerja sekolah dan sebagainya. Benda ni akan membendung lah tingkah laku yang negatif dalam kelas. Dah dapat bintang nak buat apa? Okey, cikgu bagi tahu dekat murid-murid. Kalau dia cukup bintang 10 ke 15 bintang ke, bergantung pada bilangan cikgu tetapkanlah. Murid ada hak untuk claim hadiah. InsyaAllah diorang akan berlumba-lumba untuk penuhkan bintang pada nama mereka. Selamat mencuba. Jadi, kesan-kesan positif apabila menggunakan sistem ganjaran ialah dapat mengukuhkan tingkah laku pelajar yang bertanggungjawab. Selain itu, ianya juga dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk melibatkan diri dalam PDP. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar mendapat galakan daripada guru untuk terus mengadakan komunikasi dua hala di dalam kelas. Dan terakhir ialah meningkatkan tahap kawalan kelas yang baik dan berdisiplin. Jadi saya akan pas kepada presenter seterusnya. Teori feminisme. Feminisme merupakan satu fahaman sosiologi yang melihat atas ketidaksamarataan antara kedua-dua jantina di dunia kita. Contohnya, perempuan dan lelaki. Feminisme menekankan atas hak-hak wanita yang tidak mendapat layanan yang sama rata dengan lelaki. Teori feminisme yang dapat dilihat dalam filem Adiwiraku yang telah dipilih oleh kumpulan kami, teori feminisme ini menekankan kesetaraan dan keadilan gender antara wanita dan lelaki. Feminisme juga mengkritik
sistem sosial yang memberikan kelebihan kepada lelaki dan perempuan. Feminisme juga dia berusaha untuk mempromosikan perubahan dalam pola fikir dan tindakan untuk mencapai kesetaraan gender. So apa yang kita dalam erti kata lain, feminisme merupakan woman center yang melebihkan hak-hak wanita yang tidak dapat mereka dapat dalam kalangan lelaki. Baik, yang kita boleh lihat pada slide seterusnya adalah Cikgu Cherry L. Fernando itu sendiri yang betul-betul yang dalam filem Adiviraku itu dilakukan oleh Sanghita Krishmani. Dalam perwatakan Cikgu Cherry L. Fernando yang kita boleh lihat dalam filem Adiviraku itu adalah beliau merupakan seorang yang mengutamakan keadilan gender. Kenapa saya kata begitu? Kerana pada minit 3.01 Cikgu Cherry L. Fernando menunjukkan keadilan gender ketika memberi perhatian dan membantu murid-muridnya. Pada awal-awal filem lagi kita dah boleh tengok Cikgu L. Fernando ni sendiri menekankan kesamarataan antara kedua-dua jantina pada pelajar-pelajarnya. Dia tidak memilih nak mengajar perempuan lebih ke atau lelaki yang lebih. Seterusnya, mementingkan pendidikan. Pada minit 55.31, Cikgu L. Fernando ni sangat menekankan pendidikan kepada murid-muridnya. Sepertinya dia memberi pendedahan pendidikan kepada Alia dan juga Kemboja. Seterusnya, memperjuangkan keserataan. Pada minit 41.35, Cikgu L. Fernando memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dan memberikan peluang yang sama rata kepada pelajar-pelajar untuk mencapai cita-cita mereka. Dan seterusnya kita boleh lihat elemen-elemen feminisme dalam filem Adiviraku sendiri, iaitu penekanan kepentingan pendidikan bagi perempuan. Cikgu Cheryl L. Fernando ini sendiri memberi tumpuan kepada pendidikan sebagai satu aspek yang penting. Sebab itu kita boleh lihat beliau merupakan seorang guru yang sangat profesional dalam mengajar dalam profesion perguruannya. Seterusnya, menentang stereotip gender. Cikgu Cheryl L. Fernando ni menentang stereotip gender yang biasa dihadapi oleh para pelajar perempuan seperti dikaitkan dengan keputusan akademik, minat kerjaya dan pembangunan sosial. Dan akhir sekali, elemen yang kita boleh lihat adalah mengekalkan integriti dan keadilan. Beliau menunjukkan sifat integriti dan keadilan dalam peranannya sebagai seorang pendidik. Beliau mengutamakan kepentingan kepada para pelajar dan menentang sebarang bentuk diskriminasi gender, ketidakadilan yang boleh menjejaskan hak mereka. Itu sahaja dari saya. Sebagai kesimpulan daripada pembentangan kumpulan kami mendapati bahawa filem Adiviraku mempunyai pengajaran dan contoh-contoh yang baik yang boleh diteladani oleh setiap orang. Filem Adiviraku bukanlah filem yang hanya semata-mata untuk hiburan saja. Namun, filem Adiviraku merupakan filem yang mampu memberi kesedaran dan boleh dicontohi oleh setiap orang. Selain itu, filem Adiviraku juga mampu membantu guru-guru untuk melihat realiti sebenar sekolah luar bandar yang masih wujud di Malaysia. Hal ini akan membuka mata semua bakal guru-guru bahawa keadaan sekolah seperti SMK Pinang Tunggal adalah masih wujud dan tidak mustahil bahawa salah seorang daripada bakal guru-guru akan diposting ke sekolah yang sama keadaannya seperti SMK Pinang Tunggal nanti. Bukan itu sahaja, filem Adiviraku juga memudahkan guru-guru untuk memahami beberapa teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan. Kerana seseorang akan lebih memahami sesebuah topik apabila melihat video atau aksi yang dilakukan semula yang dijadikan sebagai contoh. Apabila guru-guru telah memahami beberapa teori-teori pendidikan dan telah melihat contoh realiti sebenar sekolah luar bandar yang masih wujud di Malaysia, hal ini mungkin boleh membantu guru-guru untuk membuat persediaan dengan lebih baik sebelum mendidik anak-anak murid apabila mula bekerja nanti. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.